السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dunia dan akhirat. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarganya, para sahabat yang mengikuti jalannya, dan seluruh mereka yang berada di atas petunjuknya. Hadis ke-9 muka surat 80. Hadis nombor 9 muka surat 80. An Imran bin Husain, inna rajulaini min Mudzainah ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم، وتثبت الحجة عليهم. فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، atau kama qala, hadis yang diriwayatkan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahan hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ada dua orang lelaki daripada suku kaum Muzainah yang mereka datang daripada kampung mereka keluar menuju ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka bertemu dengan Nabi, mereka mengajukan satu soalan.
keluar daripada kampung mai ke Madinah semata-mata nak tanya satu soalan. Ini satu contoh yang sangat baik untuk sama-sama kita teladani dan pelajari semangat di kalangan sahabat-sahabat Nabi untuk mendapatkan ilmu, mengangkat kejahilan dan kebodohan yang ada di dalam diri mereka dengan bertanya. Dan mereka juga begitu bersemangat keluar menempuh perjalanan, meninggalkan kampung halaman untuk mendengar pedoman dan panduan daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap dan sifat yang begitu baik ini sepatutnya dicontohi oleh kita hari ini. Dalam kesusahan dan kepayahan yang mereka tempuhi dahulu, mereka telah keluar untuk menuntut ilmu. Sedangkan kita hari ini punya banyak saluran dan jalan, cabang dan juga kaedah untuk kita mendapatkan ilmu. Tetapi nyata sebahagian besar kita masih kurang berminat untuk mengangkat kejahilan dan lebih suka beribadah ikut-ikutan. Dalam soal kehidupan dunia kita berlumba-lumba. Dahulu mungkin, selalu saya bagi contoh, kita ramai tak reti nak guna smartphone. Sebab dulu telefon kita tak smart. Telefon sekarang telefon pintar, dulu telefon biasa. Susah smartphone ni. Nak kena download, nak kena tengok apps, nak kena ada macam-macam lah. Tambah kalau yang pakai macam jenis-jenis yang lagi canggih tu. Dulu kita tekan je, sekarang touch screen, sentuh je. Tangan pun kadang-kadang bila sentuh bukan nak lekat sangat. Jenis tangan semai padi pecah kata cerok. Cermin pun jadi seragai. Tu yang pi bank 3-4 kali duk tonyoh. Tak boleh nak detect, ibu jari pecah. Tapi kita tengok dia berusaha tu, kan? Warga-warga emas, intan, permata, berlian, zamrud, apa semua ni berguru dengan cucu. Dia cuba ajak Tok Wan dia, macam mana nak download app ni, WhatsApp ni nak buat macam mana kata. Grup banyak, grup masjid, grup kampung, grup sekolah, grup JKK, grup parti, grup NGO, hang. Lepas tu tak reti nak buat apa. Nak delete tak reti, kan? Gambar macam-macam hantar. Telefon cucu pula ni pasal apa ni, dia jadi hang, tak boleh nak buat apa ni. Tok Wan kena delete dulu, delete ke mana pula. Belajarlah Tok Wan ni. Tekan kat tepi tu tu, delete dulu, pilih gambar tu, select gambar mana nak padam tu. Nak tunjuk kat cucu gambar pelik-pelik. Kawan hantar mai, takkan nak tunjuk kat cucu, belajarlah ke diri. Pendek kata boleh ke dia. Pi mayang tarawih tu. Sakat. Sebab gigih nak belajar, up to date, mengikut perkembangan zaman. Tapi tuan-tuan, hal yang seperti ini, semangat yang begitu kuat ini tidak wujud di dalam soal agama. Dia tidak mengangkat atau dia tidak mengupdate, apa bahasa Melayunya, mengemas kini
Duk hok lah pakai hok 3-40 tahun punya pahaman dulu. Tak mengaji dia kata padan lah. Kan? Bincang payah sikit, penin payah ha. Kan? Ikutlah mana kita duk buat dah. Dia tak mau pula usaha. Tapi bagus hari ni manusia dah mula bertanya. Dia ada semangat lah. Teknologi ni dia ada satu kebaikan dan dia dalam masa yang sama dia juga ada keburukan. Dulu kita payah nak tanya, tak kena telefon dan susahlah maklumat nak sampai. Tapi hari ni alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi ni kita boleh akses dunia di hujung jari. Ilmu, maklumat dan segala perkara boleh disentuh ataupun boleh dicari dengan begitu pantas. Tapi kalau kebenaran juga cepat, pantas, hari ini kita kuliah di Perlis, di Johor, di Singapura, di seluruh dunia mengikuti kita. Tak perlu keluar daripada rumah, duduklah rumah. Ilmu masuk ke dalam rumah. Dulu nak kena keluar. Sekarang ilmu masuk ke dalam rumah. Tinggal nak tengok ke tak tengok ya. Tapi dalam masa yang sama, kebaikan mudah tersebar, keburukan juga mudah tersebar. Kan? Kuliah-kuliah, video-video banyak masuk dalam WhatsApp, kita boleh tengok. Ini satu kebaikan. Jadi mereka datang ni, mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya ni satu jalan untuk mendapat ilmu. Dalam Quran juga dia kempen supaya kita bertanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ad. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui. Janganlah kamu mengikuti atau melakukan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya, kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati-hati kamu akan ditanya. Dalam hadis yang lain Nabi kata fa inna shifa'ul 'ai su'al. Ubat kepada kebodohan ialah su'al, bertanya. Jadi kita kena ada semangat untuk apa? Bertanya. Dalam Quran pun banyak ayat-ayat yang berbentuk yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, mereka bertanya kepada engkau Muhammad. Dan kita kena ajar dan didik masyarakat kita supaya jangan beramal, jangan ikut, melainkan dia bertanya apa dalil dan hujah di atas amalan itu. Baru-baru ini tersebar satu rakaman audio berhubung dengan anjuran membaca ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam rakaman audio itu saya jawablah. Pasal ada video ni, tak laratlah kita nak jawab satu-satu. Pukul 8 ada satu WhatsApp masuk. Dia kata yang ni macam mana pula? Kita jawab dekat dia 8.30 kawan pula. Yang ni macam mana pula? Pukul 9 kawan pula. Sehari tu tajuk tu ya. Mujuk dia ada butang forward. Jadi bila kita jawab tu kita tekan mic kono, tekan mic kono, tekan mic kono, tekan mic kono. Dalam audio itu dia kata sebelum kita baca Quran, kita disunatkan baca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, surah Al-Hijr
ayat 9, seingat saya. Semalam ada orang tanya lagi. Jadi bila kita nak baca Quran, kita baca dulu ayat tu. Jadi kalau kita salah, malaikat akan perbetul. Jadi hak yang kita salah pun jadi betul. Malaikat akan angkat pergi dekat Allah Ta'ala. Bulan puasa ni jangan duk berbohong lah. Bulan puasa pun nak cakap bohong juga. Boleh mana kita pun tak tahu. Kadang-kadang duduk tak ada kerja apa, duduk saja-saja. Mereka buat pandai-pandai ke diri agama ni lagu hak dia. Petua kok ni, petua kok ni. Banyak lagi benda cuba tiru macam Khairul Amin. Petua nak buat sambal hijau, petua nak buat ayam bandung soda. Lagu tu lagi bagus. Tak payah duk bersabuk hal agama ni. Petua macam mana nak kucai dua-dua tak bagi keras. Petua nak macam mana nak buat berhulu bagi lembut. Lagu tu lagi bagus. Ini mai petua nak baca Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lepas tu baru baca Quran. Tak ada dalam hadis. Tak ada. Tidak pernah diajar oleh Nabi Muhammad, tak pernah diajar oleh Nabi Isa, tak pernah diajar oleh Nabi Musa, tak pernah diajar oleh Nabi Harun. Apa hati, buh semua. Sekali kita kata Nabi Muhammad tak ajak, dia kata mungkin Nabi Isa aku ajak. Tak pun Nabi Khidir, tak Khidir pun tak ajak. Tapi masalahnya masyarakat kita ni kadang-kadang bila dia dapat video-video macam ni, lepas tu dia kata pula, ni ustazah nak ajar, ni ustazah nak habaq nak. Oh, dia bukan boleh dengar ustazah. Oh, dengar ustazah kalau getak kepala lutut nak buat. Amalan ni tak ada. Dia kata pasal apa? Salah kita nak baca Quran. Baca Quran pun salah. Ini akan ada lah satu dua cendol ni. Apabila kita menetapkan suatu bacaan, mengkhususkan suatu bacaan, mengada-adakan suatu bacaan pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan fadilat tertentu, dengan kaifiat tertentu, dengan cara yang tertentu, ia telah dianggap mereka cipta suatu syariat yang tidak diajar oleh Nabi. Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Quran ajak apa? Sebab itu bahayanya bid'ah ni, apa dia? Apabila kita reka suatu benda yang baru, kita pergi buat benda yang baru, dia jadi macam mana? Orang akan tinggal benda yang betul. Benda yang betul apa dia? Benda yang betul sebelum baca Quran, yang sunnah, yang Quran ajak sebelum baca. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang diajar oleh Quran. Itu yang diajar oleh Nabi. Nabi tak ajar a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran tak ajar. Ini yang Nabi kata iyyakum. Nabi kata hati-hati dengan benda-benda yang baru. Ini benda baru. Kenapa kita kata benda ini benda yang baru? Kerana benda ini tidak ada pada zaman Nabi, tidak diajar oleh Nabi, tidak dibaca oleh Nabi, tetapi direka-reka, ditokok tambah oleh orang yang datang kemudian. Ni sahih dua ni. Lepas tu dia kata malaikat akan perbetul. Daripada mana dia tahu kata malaikat akan perbetul? Sedangkan itu perkara ghaib. Maka kalau kita akan buka, kalau kita buka ruang
untuk satu orang dia reka, kemudian dia sandarkan kepada agama. Satu orang dia reka, dia sandarkan kepada agama. Akhirnya yang mana yang betul yang Nabi ajar akan hilang, tenggelam. Sebab apa? Rekaan-rekaan yang datang kemudian ini. Maka sebab itu hadirin mukminin, saya nak tegaskan anjuran ataupun petua yang disebut suruh kita baca inna nahnu nazzalna dzikra ini tidak wujud dalam mana-mana hadis yang sahih maupun hadis yang palsu. Tak ada. Dan Nabi tak pernah bagi tahu kata malaikat nak pergi duk berbetul. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'iz billah. Bila kita pergi tambah satu benda, apa maksudnya? Nabi kata, Quran kata bila kamu nak baca Quran, kamu baca a'udzubillah. Itu yang Quran kata. Kemudian kita mari kita kata inna nahnu nazzalna dzikra. Satu, apa dia? Apa yang Nabi ajar tidak lengkap. Apa yang Nabi ajar tak cukup. Apa yang Nabi ajar tak sempurna. Kita nak main kena tambah ke belakang. Pasal itu Imam Malik bin Anas kata, pada hari Allah Ta'ala menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama untuk kamu. Imam Malik kata apa? Pada hari Allah Ta'ala menurunkan ayat itu, agama telah menjadi lengkap, agama telah menjadi sempurna, keseluruhan ajaran telah disampaikan oleh Nabi. Apa yang Nabi tak ajak pada hari itu, dia bukan agama. Ketika turun ayat itu, apa yang Nabi sebut? Nabi kata innakum satus'aluna anni. Nabi kata innakum satus'aluna anni famadha qailun. Kamu semua akan ditanya oleh Allah tentang diri aku. Adakah aku telah menyampaikan agama ni? Adakah aku telah menceritakan semua benda dalam agama ni? Telah aku ajar semua benda dalam agama ni? Apa hangpa nak jawab? Allahumma syahad. Dia berkata qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami menjadi saksi bahawa apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan telah engkau sampaikan. Nabi kata Allahumma syahad. Ya Allah, jadilah saksi apa yang telah aku sampaikan. Semua Nabi dah cerita. Kalau Nabi tak cerita suruh baca inna nahnu nazzalna sebelum baca Quran, tak ada. Jadi kita nak baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Itu yang dia kata ketulinan agama. Yang mana mai daripada Nabi, kita pegang yang tu. Kita tak akan kurang dan kita tak akan tambah. Dan saya memuji sikap sebahagian masyarakat yang bila dia dapat video-video tersebar, audio-audio seperti ini, dia bangkit, dia tanya. Bukan dia bangkit, dia pergi baca. Artinya apa? Sudah ada sikap tabayyun dalam diri dia. Mudah-mudahan saya sebut ni kerana lelaki ni datang tanya Nabi. Kita pun kena tanya. Nabi tak ada. Kita nak tanya Nabi, Nabi tak ada. Kita nak tanya siapa? Tanya hadis Nabi. Tuan-tuan nak pergi tanya ya Rasulullah, tak ada dah. Depa ni bolehlah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita nak pergi ya Rasulullah tak boleh, Nabi dah wafat. Kita nak tanya apa? Kita bukan tanya ustaz. Kita bukan tanya tu imam. Kita tanya apa? Ada tak hadis Nabi? Kita tanya hadis Nabi. Tanya hadis Nabi tu macam kita tanya Nabi lah. Jadi kalau ustaz kata tak ada hadis Nabi, artinya tak ada. Itu prinsip kita dalam beramal dengan agama. Baik. Kita sambung. Lalu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya,
apakah pendapat dan juga pandangan engkau wahai Rasulullah tentang perbuatan dan amalan manusia pada hari ini? Adakah apa yang mereka lakukan, yang kita lakukan ini telah ditentukan oleh Allah, ataupun ia berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh mereka, yang disampaikan oleh Nabi mereka, dan mereka mempunyai hujah padanya? Perbuatan manusia ni macam mana? Adakah Allah Ta'ala dah tetapkan, Allah Ta'ala dah tentukan, dan mereka itu bertindak seperti yang ditentukan, atau mereka itu bertindak selepas ataupun bertindak mengikut apa yang mereka nak lakukan? Dia tanya soalan tu. Yang tuan-tuan buat ni, baik dan buruk ni, macam mana? Soalan dia, perbuatan baik dan buruk manusia ini, siapa yang menentukan? Allah yang menentukan atau kita yang menentukan? Nampak? Kata Nabi, la, tak. Bal, bahkan ia adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah ke atas mereka, dan telah berlalulah ketentuan itu, ketetapan itu. Al-Quran menyebut hal itu, lalu Nabi membaca ayat, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia, dan Allah lah yang menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Lalu Allah mengilhamkan perbuatan yang buruk, jahat, dan perbuatan yang takwa. Apa maksud hadis ni? Kita nak ulas sikit hadis ni, insya-Allah. Tak panjang, tapi sikit je. Hadis ni tuan-tuan, pertama, kita beriman setiap perbuatan, tindak tanduk, kelakuan, perkataan dan apa sahaja yang manusia lakukan ini telah ditulis oleh Allah. Takdir kita, perjalanan hidup kita telah ditulis oleh Allah sebelum Dia menciptakan kita. Jodoh kita, rezeki kita, bahagia, sengsara kita. Sebab itu kita tengok dalam kehidupan ini ada benda-benda yang luar sangkaan, luar jangkaan. Orang yang mungkin bercinta dengan orang lain, akhirnya berkahwin dengan orang lain. Orang yang merancang untuk buat macam ni, tiba-tiba dia jadi macam nu. Apa maksud semua ni? Nombor satu, semua yang berlaku ni tulisan Allah, ketentuan Allah. Kitabah, uktub maqadir khalqa, tulis apa yang manusia akan berlaku jadi. Pasal itu bila berlaku sesuatu, kita kata qaddarallah, Allah yang tentukan. Dan antara perkara yang kita beriman apa dia? Tuan-tuan kena ingat. Ingat sampai bila-bila. Satu perkara yang dipegang, diimani, diyakini, menjadi pegangan orang-orang beriman. Di dalam kehidupan ini tidak ada accident. Tidak ada yang berlaku secara tiba-tiba, secara kebetulan. No, tak ada. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, apa sahaja yang berlaku tidak ada kebetulan. Tak, saya tak rancang pun nak jadi macam ni. Contohlah, contoh, tuan-tuan tak rancang nak pergi buka puasa masjid ni. Tak rancang nak pergi buka puasa masjid ni. Tiba-tiba tersinggah mai. Lepas tu imam tanya, ustaz,
Awak tak habang kata nak mai? Saya pun tak rancang nak mai. Ada kerja di Arau, nak balik Kangak tengok sayuk dah. Singgah kebetulan ya. Kebetulan kita. Tapi Allah dah tentu tak kita buka puasa sini? Tentu tak? Tentu tak? Tentu. Ataupun Allah pun tak tahu? Mana nak bagi faham hadis ni? Allah dia tulis kita Allah tulis kita buka puasa di rumah, tapi kita yang memang singgah di sini. Allah tulis saya buka puasa di rumah, tapi saya dah tak ada, saya singgah sini ya. Allah baru tahu ni. Dah saya nak bagi faham Tuan-tuan nampak tak? Maksudnya apa? Mungkin pada rancangan kita, pada aturan kita, pada pemahaman kita, ia kebetulan di sisi siapa? Di sisi kita, tetapi bukan di sisi Tuhan. Itu yang kata Tuhan itu maha mengetahui. Kita dah rancang, saya pun dah rancang, bini dah masuk apa semua. Telefon bini abang kata tak ada ni, saya kena singgah rumah bini nombor 2 pula. Silap. Abang kata singgah mesti kan. Contoh. Bini kata dah tahu kata lewat, pasal apa tak balik awal. Dah tahu kata jam keluar awal. Aku mana nak tahu jam. Di sisi kita serba tak tahu, kita serba tak kena, serba kebetulan. Aku pun tak jangka, aku pun tak sangka, aku pun tak tahu, aku pun tak baca. Nampak? Tapi di sisi Tuhan, dia telah mengetahui sebelum kita diciptakan. Okey, baik, fine. Itu kalau perkara yang baik. Kalau perkara yang buruk, kacau. Macam mana? Kalau perkara yang buruk, tangkap satu orang, pecah tabung masjid. Macam mana tuan-tuan nak buat? Kita pun tangkap. Baik, bersepah hang curi. Kerja lain banyak. Ketentuan Allah. Sebelum Allah menciptakan tabung ni, dia dah tulis saya mai pecah. Saya pergi ceramah dekat polis Padang Besar. Bila tu? Saya kata, tuan-tuan, kalau silap faham tajuk ni, kacau polis. Kalut polis. Tangkap ya, siapa hang buat ni? Polis akan tanya, interrogate. Dia akan soal siasat. Siapa hang buat ni? Kalau semua yang pencuri ni mengaji tajuk ni, boleh sekat, kacau. Tuan, Datuk, tak ada benda yang berlaku tanpa ketentuan Allah. Saya pun tak mau nak mencuri ni, tapi Allah telah tulis pada tarikh sekian, hari sekian, saya akan mencuri. Dan Allah juga telah tulis Tuan akan tangkap saya. Semua ni berlaku dengan ketentuan Allah. Kalau Tuan teruskan kes ni, Tuan seolah-olah ingkar takdir Allah. Saya kata, polis nak jawab apa? Dia kata, naik kereta, pang, belagak. Kita pergi pagi kawan tu, kita pergi langgar kawan tu, langgar traffic light, pang, bagi. Dia kata, ni hang mata tak mana, tak nampak traffic light merah. Siapa yang hampir derah juga traffic light merah? Bukan saya. Tak boleh salah saya. Saya derah di atas ketentuan Allah. Kalau Allah tentukan saya pelan, saya pelan. Tapi Allah tulis saya dekat, saya lajulah. Tuan-tuan nak jawab? Sebab kita kata tadi, semua dengan ketentuan Allah. Ni orang tak puasa, pergi beli nasi kandar pukul 9 ni. Kalau kita tangkap, dia jawab begitu juga. Macam mana Allah Ta'ala tulis Ustaz puasa, macam tu juga Allah Ta'ala tulis saya tak puasa.
Maka dalam hidup ni tuan-tuan, kalau kita blame pada takdir, tak ada benda kita boleh buat. Sebab itu kita kena faham, Allah telah menetapkan perbuatan kita. Pertama, kita tak tahu apa yang Allah tulis pada diri kita. Itu nombor satu. Kita tak tahu apa yang Allah tulis pada diri kita. Tak tahu. Sebab takdir adalah rahsia di sisi Allah. Tuan-tuan tahu tak tahu? Tak tahu. Kalau tahu senang. Satu orang, dia kalau dia tahu dia keluar ni saat lagi dia kemalangan, dia tak keluar. Awak abang tadi kata nak keluar, aku tengok-tengok takdir kata hari ni jangan keluar. Kan? Kita tak tahu benda nak berlaku. Lepas itu saya nasihatkan ni masjid Sari Dua ni. Saya tahu masjid Sari Dua ni, saya cukup risau keselamatan tu imam ni. Tu imam Sari Dua ni, mereka akan pergi ambil duit robok. Ui, live saya lagi. Curi tahu. Curi pun kadang-kadang dia dengar gula subuh, dia kata, oi. Ya. Kita, tuan-tuan, Allah suruh kita buat. Tengok. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nabi baca. Nabi kata Allah telah menunjukkan yang mana yang jahat untuk kamu tinggalkan dan mana yang baik untuk apa? Untuk kamu buat. Artinya akhirnya Allah memberikan kita hak untuk decide. Kita yang buat pilihan. Jadi kalau kita nak jawab orang yang buat jahat tadi, orang yang memilih untuk jahat, itu ialah pilihan dan kehendak dia. Yang mana kehendak itu adalah dalam ketentuan Allah. Dan Allah nak semua kita buat baik. Allah nak semua iradah syar'iyah, kehendak Allah dari sudut agama, dia nak semua kita buat baik. Dia nak semua kita salat, dia nak semua kita puasa. Tapi ada sebahagian kita memilih untuk tak salat. Itu ialah pilihan siapa? Pilihan kita. Yang tu yang dia kata ilham. Ilham tu apa? Ilham ialah fitrah yang Allah jadikan dalam diri manusia. Tuan-tuan, yang kata ilham ni secara mudahnya dia adalah fitrah. Tahu fitrah? Agama apa pun sepakat mencuri haram. Betul ya? Setuju tak? Yang ni yang kata fitrah ni, yang Allah Ta'ala telah jadikan dalam diri manusia ni, mencuri itu hang agama apa pun, hang bangsa apa pun, hang keturunan apa pun, secara naluri insan, secara kemanusiaan, itu ialah perbuatan yang salah. Itu yang kata Tuhan bagi ilham semua kita tu. Ada satu hadis Nabi sebut. Hadis ni menarik. Nabi kata, hadis Nawas bin Sam'an. Hadis ni panjang tapi berbaloi kita baca. Nabi kata, daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatay as-sirat suran. Allah buat satu contoh untuk kamu faham tentang hati naluri manusia ni. Tuan-tuan tengok, ni Allah yang buat contoh ni. Iaitu ada suatu jalan mustaqimah yang lurus. Tuan-tuan imagine ada satu jalan yang lurus.
wa ala jambatay sirat suran, di kedua sisi jalan, satu jalan yang lurus, kiri dengan kanan ada dinding. Ada dinding. Imagine 3D. Semua 3D. Satu jalan, kiri kanan ada dinding. Okey? Fihima abwabun mufattahatun. Di dinding-dinding tadi ni, jalan yang lurus, ada dinding sepanjang jalan. Maksudnya kita tak boleh cross dinding tu. Okey, kita duduk tang jalan, atas jalan tu. Tapi di dinding-dinding tu ada pintu, abwabun. Ada pintu, doors. Ada banyak pintu. Kiri kanan pintu. Okey, kita duduk satu jalan, di kiri kanan ada dinding, di setiap dinding tu ada pintu. Katalah ada 10 pintu belah ni pun 10 pintu. Contoh. Okey. Mufattahatun, dan pintu-pintu ni pula terbuka. Semua opens, terbuka. Wa 'ala abwab suturun murkhatun 'ala babis sirat. Murkhatun. Okey. Pintu tadi terbuka, dia ada terai saja yang tutup. Okey? Jalan lurus, kita duduk tengah, kiri kanan ada dinding, di dinding-dinding tu ada pintu yang terbuka dan ada terai yang tutup. Sutur ni sitar ni, langsir, terai lah, penghadang, dia tutup. Tapi pintu tu terbuka. Okey, dia ada terai. Wa 'ala bab as-sirat da'in yaqul. Murkhatun wa 'ala bab as-sirat da'in yaqul. Dan di atas pintu-pintu yang kita tengok tadi ni, dia ada da'i, penyeru. Da'i tau da'i. Da'i ni pendakwah tu pengajak, penyeru. Di setiap pintu-pintu tu, di atas pintu tu ada penyeru. Mai. Macam tu lah. Dia dah, oi, mai ni. Macam tu. Di setiap pintu. Kemudian, apabila kita nak masuk ke dalam pintu tu, dikatakan, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Bila kita nak masuk ke pintu tu, kita dengar suara dia kata, jangan masuk. Kalau hang masuk, hang jahanam. Jangan masuk. Kalau hang masuk, hang celaka, rosak. Jangan masuk. Ada yang duk panggil, mai masuk. Bila kita nak masuk, dia kata jangan masuk. Hang masuk, hang rosak. Dia bertembur. Tahu dia bertembur. Dia duk berlawan. Maka Nabi kata, wassiratul Islam. Jalan yang lurus itu ialah Islam. Jalan yang kita berdiri di atas ini Islam. Dinding itu ialah benda yang Allah haramkan. Hudud, border. Jalan yang lurus itu Islam. Dinding-dinding itu ialah batasan Allah. Don't cross the border. Jangan langgar arahan perintah Allah. Larangan Allah apa dia? Dinding tadi dah. Pasal itu kita tak boleh masuk pintu tadi. Pasal kalau kita masuk pintu tu maksudnya apa? Kita telah langgar larangan Allah. Kemudian Nabi kata, yang melarang kamu masuk itu ialah kitab Allah dan juga hati kamu. Nampak? Yang kata jangan masuk. Kalau masuk kamu akan binasa. Jangan masuk dalam pintu tu. Itu ialah
Al-Quran dan hati kamu. Nampak tak? Hati kita. Artinya apa? Hati orang beriman secara fitrahnya dia cenderung kepada kebaikan. Sebab itu Nabi kata dekat sahabat, kalau kau nak tahu apa itu dosa, benda yang haram, benda yang buruk, tanya hati. Tanya hati. Soal hati. Pasal apa? Kerana benda yang dosa mahaka fi nafsika. Tu perkataan yang Nabi guna tu. Al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu, yang salah itu, apa yang hati kamu tak apa? Tak sono. Tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah, ada pula tuan-tuan. Ni, tuan-tuan boleh imagine tak perasaan orang yang duk makan tengah hari bulan puasa? Tak boleh imagine lah. Tak boleh imagine, kena try sekali lah. Pasal ada orang kata, if you don't try, you don't feel the feeling. Sufi, geng Sufi kata, man la yazuqa la yafham. Siapa yang dia tak rasa benda itu, he can understand the feel. So macam mana rasa takut, macam mana rasa duk menyembunyi, duk macam mana, tuan-tuan boleh rasa tak? Ada orang naik kereta pergi beli nombor ekor pakai topi keledar. Dia keluar daripada kereta, dia pakai topi keledar. Tuan-tuan boleh rasa tak? Kalau tuan-tuan tak boleh rasa, tuan-tuan kena try sekali. Kan? Pasal tu law ni pakai mask ni, jaga-jaga pakai mask ni. Pakai mask ni bukan pasal Covid sekarang, pasal nak pergi beli nasi kandang. Bukan semua. So tu tengok orang pergi beli nasi kandang macam mana? Macam mana? Dia tengok kiri kanan, dia tengok kiri kanan. Pakai topi, bawa anak lagi, beli plastik hitam, pedarah motor. Lepas-lepas masuk dalam tempat yang dia nak makan, nampak dia. Ben jenazah pergi hantar orang mati, sini ketak terkencing. Do you feel? Awak boleh rasa tak perasaan tu? Perasaan bersalah tau, perasaan takut, perasaan tak seronok. Kerana dia bukan soal dalil, dia bukan soal nas, dia bukan soal ilmu, dia soal benda tu memang feel guilty, rasa bersalah. Rasa bersalah. Tuan-tuan tahu rasa bersalah? Kena buat salah baru boleh rasa. Duk sabar tak kena, kan? Duk kiri, dia jadi hangat tak hangat, sejuk tak sejuk, tidur tak lena, mandi tak basuh. Betul, faham tak? Tu yang orang kata mandi tak basuh tu. Pasal dia duk kepala tu duk fikir, duk serabut. Dia mandi pun duk rasa macam tak mandi ni. Kepala ni tak tahu macam-macam duk fikir. Yang tu yang kata ma haka fi nafsika, sesuatu yang perasaan hati tak seronok kerana dia salah. Kita satu benda tak payah tanya ustaz lagi, tak payah telefon ustaz, tak payah duk tanya dalil lagi pun. Kalau benda tu macam saya kata tadi nak baca tu, kita belum baca betul je aku tak pernah dengar ni. Kita pun telefon, ustaz, saya rasa benda ni macam tak betul tu. Nampak dia dah rasa. Tengok ayat dia. Rasa betul tak? Saya rasa macam tak boleh ustaz tu. Apa dia tak boleh tu? Dia kata macam ni ustaz weh. Kita boleh sakokok ni pasal kita tak makan, asap tak masuk, macam kita duk ni lah, sedut oksigen ni. Saya rasa tak betul ustaz tu. Tengok dia pun dah boleh rasa dah. Benda tu kita tak jawab lagi, dia dah rasa dah tak betul. Betul tak? Melainkan kalau hati tu memang hitam, hati tu kotor, hati tu rosak, tak ada rasa apa. Hati kita ni tu dia satu benda, bukan hati yang tuan-tuan duk scan sakit hati mata kuning tu, bukan tu. Bukan liver tu. No, bukan. Hati ni iman. Jantung hati, qalb. Tu yang Nabi kata kalau baik, hati tu baik keseluruhan. So Quran bagi kita pilihan. Baik, hadirin mukminin,
Kesimpulannya, kita nak balik rehat ni. Panjang kalau kita nak syabah ni. Kesimpulannya, macam mana tuan-tuan nak tahu ilham jahat dengan ilham baik? Fa alhamaha fujur. Yang macam mana tuan-tuan nak tahu ilham yang jahat tu? Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu. Contoh tuan-tuan tengok ilham yang paling simple. Saya bagi contoh. Anak-anak bila dia lahir, ada tak siapa ajak dia cara menyusu? Ada tak? Ada tak siapa ajak dia cara menyusu? Tak ada. Dia automatik benda tu dia boleh reti. Itu kata fitrah manusia, tabiat manusia. Betul tak? Dan kadang-kadang tuan-tuan, budak-budak ni dia bukan kenal pak mak dia. Tapi cuba tengok budak-budak. Dia tengok budak-budak. Bila dia duduk kat mak dia mau. Bila bagi kat mak lain, dia tak mau. Dia kenal tak? Dia tak kenal. Tapi fitrah dia ada insting, naluri tu. Apatah lagi dalam hal agama, mesti ada. So, last sekali nak bagi tahu apa? Nak bagi tuan-tuan, sekali tuan-tuan dengar, saya ustaz bagi tadi dapat ilham. Ilham apa? Saya pun tak tahu ilham ni baik ke buruk. Nak tahu ilham baik buruk ni senang ya. Inna lisyaitan lammatan bibni Adam walil malak lammatan. Setan ada ilham, malaikat ada ilham. Setan pun duk cucuk kita, malaikat pun duk nasihat kita. Setan pun duk bisik kat kita, malaikat pun duk bisik kat kita. How to differentiate? Macam mana kita nak bezakan benda tu? Very simple, senang saja, so easy. Macam mana tuan-tuan? Hak yang suruh buka awal tu setan lah. Bukan payah ditahan pergi makan. Kau nak tahu? Takkan malaikat? Tanya bini, moh, malaikat ke setan? Dia kata apa bang? Dia kata suruh kita makan lah. Setan lah tu bang, tak ada buat pelik, tak ada buat perok. Malaikat abang pun geng setan tu yang tak ketahuan. Tapi bukan ustaz kata setan kena tambat kau. Oh, pandai. Dia nak makan juga tu. Setan lah. Yang kena tambat tu diri dia, bisikkan dia tu. Lagu tu kau. Hang tak membantu. Tuan faham? Lamah. Setan ada lamah, malaikat pun ada lamah. Ingat, syaitan, inna li syaitan lamah walil malak lamah. Ada bisikan kanan dan kiri, ada bisikan. Pasal tu Nabi kata, bila kita nak makan, syaitan kata makan. Malaikat kata bismillah. Kita pun makan. Syaitan kata 1-0. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Kita nak tidur. Cadang. Kita pun boom lena. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Setiap hari itulah pertembungan malaikat dan setan untuk mendapatkan kita. Kita yang decide nak duduk belah mana. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.